Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini Juga Chong akan bincangkan beberapa soalan percubaan tahun 2022 bagi subtopik bab 3 tingkatan 5 iaitu insurans motor. Jadi tujuan Juga Chong buat video seperti ini untuk mendedahkan kepada pelajar tentang cara persoalan yang mungkin bagi subtopik tersebut. Jadi sebelum kita bincangkan soalan percubaan tu, kita bincangkan dahulu atau imbas kembali dahulu asas bagi subtopik ini. Jadi pertama sekali kita akan lihat dahulu berapa jenis polisi yang ada dalam insurans motor. Jadi dalam insurans motor sebenarnya terdapat 4 jenis polisi insurans motor. Jadi setiap jenis polisi itu sebenarnya mempunyai cara pengiraan yang berbeza kerana apa yang dilindungi dalam setiap jenis polisi ini adalah berbeza. Jadi adalah waras kita imbaskan balik dahulu apa yang dilindungi untuk setiap jenis polisi ini. Jadi di sini kita ada 4 jenis iaitu bermula daripada akta, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan komprehensif. Jadi yang melindungi kesemuanya adalah polisi komprehensif. Maka kita akan lihat kebanyakan kiraan untuk bab ini atau subtopik ini adalah komprehensif sebenarnya. Jadi untuk komprehensif tu dia ada melindungi 4 jenis iaitu liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Jadi di sini pihak ketiga itu adalah pihak yang dilanggar kita lah. Jadi dalam sesuatu kemelanggaran tu ada 3 pihak iaitu kita sendiri, syarikat insurans dan juga pihak yang kita langgar tu. Jadi ada 3 pihak. Jadi pihak ketiga tu merujuk kepada individu yang kita langgar lah. Lepas tu kita lihat yang kedua tu adalah kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga, iaitu maksudnya ada kenderaan yang kita langgar tu lah. Lepas tu kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian, dan akhir sekali adalah kerugian atau kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Jadi secara pendek kata, yang atas ni adalah untuk pihak ketiga, yang bawah ini adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau kita perhatikan untuk insurans motor tu, dia sebenarnya hanya melindungi insurans bagi motor sahaja. Jadi apabila kita melanggar seseorang, kalaulah kita cedera tu sebenarnya kita tidak diberi pampasan pun. Sebab dalam insurans motor dia tidak sebut kecederaan terhadap diri sendiri. Jadi kalaulah anda nak minta pampasan untuk bahagian tu, anda perlu beli insurans kemalangan diri. Jadi anda perlu faham bahagian tu. Lepas tu untuk komprehensif tu dia ada melindungi 4 jenis ni. Untuk jenis polisi yang kedua tu iaitu pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Kalau anda perhatikan dia hanya melindungi 3 jenis sahaja. Iaitu yang keempat tu dia tidak melindungi. Jadi apabila anda kirakan premium insurans tu, anda akan dapati untuk pihak ketiga, kebakaran dan kecurian tu dia hanya ambil kira 75% daripada premium asas polisi komprehensif tu. Kenapa? Sebab dia hanya melindungi 3/4 daripada semua tu. Maka anda hanya ambil kira 75%. Sebab yang akhir sekali itu dia tidak melindungi. Dan untuk pihak ketiga, kenapa semasa kita kirakan premium pihak ketiga tu dia tak ambil kira pun kenderaan sendiri? Sebab dalam kita punya pihak ketiga dia hanya memberi pampasan kepada pihak ketiga sahaja. Maka kita punya nilai kereta sendiri tu tidak diambil kira langsung sebab tiada pampasan untuk diri sendiri. Jadi anda perlu fahamlah yang bahagian ni. Jadi untuk bahagian ni kebanyakan soalan atau contoh tu memang fokus kepada polisi komprehensif lah, sebab dia ambil kira semua tu. Jadi semasa kita kirakan polisi komprehensif tu sebenarnya kita perlu rujukan jadual ni lah. Biasanya jadual ni akan diberi dalam soalan tu. Jadi jangan bimbang, kita hanya perlu rujuk nilai daripada jadual tersebut. Jadi untuk lihat jadual ini, kita perlu faham pertama sekali kita perlu lihat kepada capacity engine iaitu CC itu. Jadi sekiranya kita punya kereta tu 1300 cc, dia akan di bawah 1004 lah. Jadi 1004 tu adalah maksimum untuk kategori tersebut. Kita perlu dapatkan nilai CC tu daripada soalan. Lepas tu kita juga perlu tahu lokasi kenderaan tersebut. Jadi dia ada 2 iaitu Semenanjung Malaysia atau Sabah Sarawak. Jadi kalau kita perhatikan Semenanjung Malaysia tu mempunyai nilai premium yang lebih tinggi lah berbanding dengan Sabah Sarawak. Jadi untuk mengirakan kita punya premium asas polisi komprehensif tu, kita akan dapatkan nilai yang pertama tu iaitu kadar bagi 1000 pertama ni
daripada jadual lah. Jadi daripada jadual kita akan dapatkan kadar yang pertama. Maksudnya kalaulah kita punya kereta tu 1300cc dan daftar di Semenanjung, jadi kita punya 1000 pertama tu kita akan ambil nilai ini. Selepas tu 1000 yang berikutnya akan darabkan dengan 26. Jadi kalau katakanlah kita punya nilai pasaran kereta kita yang nak diinsurankan tu adalah 10,000. Jadi nilai untuk 1000 pertama tu kita akan dapatkan 273.8. Selepas tu untuk 9,000 yang selebihnya kita akan darabkan dengan 26. Jadi itulah caranya kita dapatkan premium asas bagi sesuatu kenderaan yang nak diinsurankan tu 10,000. Macam tu. Jadi kalaulah di Sabah Sarawak, macam mana bezanya? Kita akan dapatkan nilai yang pertama tu 196.2. Lepas tu untuk 1000 yang seterusnya kita akan darabkan dengan RM20.30. Jadi rumus ni atau kadar ni anda perlu ingatlah, iaitu di Semenanjung 26 dan di Sabah Sarawak tu adalah RM20.30. Jadi kita perlu rujukkan jadual lah untuk dapatkan 1000 yang pertama tu. Jadi begitulah caranya nak kirakan premium asas bagi polisi komprehensif ni. Jadi selepas kita dapat kita punya premium asas, kita perlu kirakan pula NCD. Jadi NCD itu adalah no claim discount, iaitu diskaun yang diberi apabila kita tidak pernah tuntut apa-apa pampasan lah. Jadi NCD itu juga akan diberitahu dalam soalan tu. Maka NCD ini kita akan darabkan dengan kita punya premium asas. Lepas tu kita akan dapatkan kita punya premium kasar dengan tolakkan premium asas tu dengan kita punya nilai NCD itu. Nanti kita akan teroka cara pengiraan ni apabila kita bincangkan soalan percubaan nantilah. Jadi seterusnya kita akan bincangkan 3 soalan percubaan tentang subtopik ini. Jadi mari kita lihat seterusnya. Soalan pertama ni daripada negeri Kelantan. Jadi kita bacakan soalan. Encik Hakim ingin membeli sebuah kereta model H dengan kapasiti enjin ialah 1799cc untuk kegunaan persendirian di Putrajaya. Beliau perlu membeli insurans untuk kereta barunya dengan jumlah yang diinsurankan ialah 106,000. Jadi nilai ini kita perlu tahu. Ini penting. Beliau memindahkan NCD sebanyak 55% daripada kereta lamanya kepada kereta baru itu. Diberi perkadaran premium bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia dengan kapasiti enjin tidak melebihi 2200cc ialah 339.1. Hitung premium kasar bagi kereta baru Encik Hakim untuk polisi komprehensif. Jadi soalan yang ini adalah minta kita kirakan premium bagi polisi komprehensif lah. Jadi seperti tadi kita perlu kirakan kita punya premium asas dahulu. Jadi untuk premium asas tu kita kena tambahkan 2 kadar, iaitu kadar untuk 1000 pertama dengan 1000 yang selebihnya lah. Jadi di sini kita kirakan premium asas dahulu. Jadi untuk 1000 pertama tu dia sudah bagi tahu iaitu 339.1 sifar. Jadi nilai ini dia bagi macam tu. Biasanya dia akan bagi jadual lah. Jadi untuk contoh ni dia tidak bagi jadual, dia bagi terus nilai atau kadar bagi 1000 yang pertama. Selepas tu kita perlu tahu ada lagi berapa ribu, iaitu kita ada 106,000 lagi. Jadi kita kena tolakkan dengan 1, maka kita akan dapat 105,000. Jadi di sini kita tuliskan 105 sahaja sebab kadar ini adalah bagi setiap 1000. Maksudnya kita akan darabkan dengan 26. Jadi anda kena ingat kembali rumus yang saya katakan tadi, iaitu untuk Semenanjung 1000 yang selebihnya kita akan darabkan dengan 26. Kalau Sabah Sarawak kita akan darabkan dengan RM20.30. Jadi kita hanya perlu tekan kalkulator untuk dapatkan kita punya premium asas. Jadi nilai yang kita dapat tu adalah 3069.1 lah. Jadi ini adalah kita punya premium asas. Selepas tu kita kena kirakan kita punya nilai NCD. Jadi nilai NCD di sini dia bagi kita tahu peratusan, iaitu dia akan menikmati diskaun sebanyak 55%. Jadi kita kirakan daripada kita punya premium asas tu kita diskaun 55%. Jadi diskaun yang dia nikmati adalah 1688. Jadi selepas tu kita perlu tolakkan, iaitu untuk dapatkan kita punya premium kasar.
Jadi premium kasar kita tu sama dengan kita punya premium asas iaitu 3069.1 tolakkan dengan kita punya nilai NCD iaitu 1688. Jadi di sini kita akan dapat nilainya 1381.1 iaitu premium kasar bagi polisi komprehensif tu. Jadi ingat apa yang saya katakan tadi, kita mesti kirakan dahulu premium asas. Premium asas ni datangnya daripada kadar bagi 1000 pertama, tambah dengan 1000 yang berikutnya diharapkan dengan 26 kalau di Semenanjung. Kalau untuk Sabah Sarawak akan diharapkan dengan RM20.30. Lepas tu kita akan kirakan kita nilai NCD iaitu diskaun yang diberi kerana beliau tidak menuntut apa-apa pempasan. Jadi di sini dia dapat menikmati 55% diskaun. Lepas tu premium kasar kita hanya gunakan premium asas tolak dengan nilai NCD tu. Jadi begitulah untuk contoh pertama. Mari kita lihat contoh yang kedua. Jadi contoh kedua ni adalah daripada MRSM iaitu tentang insurans motor juga. Jadi di sini kita bacakan soalan tu. Syahsiana merupakan seorang pemeriksa kawalan kualiti bagi Pasaraya Wawa. Dia akan membantu keretanya ke setiap cawangan Pasaraya Wawa untuk memantau kualiti barangan yang dijual. Jadual 5 menunjukkan maklumat mengenai kereta Syahsiana. Jadi di sini dia ada bagi tahu jumlah yang ingin diinsurankan tu adalah 71,000. Ini adalah penting. Umur kenderaan tu 2 tahun. Sebenarnya ini tak ada diambil kira lah. Capacity engine 1800cc ni nanti kita akan gunakan cc ini untuk kita semak jadual tu. Lepas tu kita ada juga diskaun tanpa tuntutan iaitu 25%. Okey, jadi soalan ni sebenarnya ada satu maklumat yang tertinggal. Dia tidak bagi tahu adakah dia di mana, iaitu sama ada di Semenanjung atau Sabah Sarawak. Jadi di sini saya tambahkanlah kita punya Pasaraya Wawa tu di Semenanjung. Jadi dia tertinggal satu maklumat lah. Mungkin soalan ni diambil daripada sebahagian soalan yang penuh, maka dia tertinggal maklumat ni. Jadi di Semenanjung. Lepas tu NCD-nya adalah 25%. Jadi berdasarkan jadual motor tarikh 2015, hitung premium kasar bagi kereta Syahsiana untuk polisi komprehensif. Jadi sama seperti tadi, memang yang cara kerja tu sama sahaja. Jadi di sini kita punya premium asas kena kira dahulu. Okey, premium asas tu kita akan dapatkan kadar bagi 1000 yang pertama. Jadi macam mana kita semak tu, kita pergi ke 1800cc. 1800cc itu adalah lebih daripada 1006. Jadi maka dia adalah di dalam kategori ini iaitu kurang daripada 2200cc. Lepas tu dia adalah di Semenanjung Malaysia, maka kadarnya adalah 339.1 untuk 1000 yang pertama. Okey, selepas tu anda perlu tahu 1000 yang pertama tu masih tinggal lagi berapa ribu? Okey, 71,000 tolak 1000 tu masih tinggal 70,000 dan kadarnya adalah RM26 untuk setiap 1000 sebab di Semenanjung lah. Jadi di sini kita hanya tekan calculator. Jadi cara kerjanya memang serupa dengan tadi lah. Cuma bezanya adalah nombor di sini. Jadi kita dapat ni adalah 2159.1. Lepas tu kita kena kirakan kita punya nilai NCD tu. Jadi nilai NCD di sini dia dapat diskaun 25%. Darabkan dengan kita punya premium asas. Okay, jadi di sini kita darabkan. Okay, jadi diskaun yang dimati itu adalah 539.78. Jadi kita punya premium kasar. Jadi kita tolakkan kita punya premium asas tu dengan kita punya NCD. 2159.1 tolak dengan 539.78. Jadi soalan ni memang minta benda yang samalah. Cumanya nombor di sini dia ubah saja. Jadi tekan calculator dan kita dapat jawapan tu adalah 1619.32. Jadi itulah premium kasar bagi kereta Syahsiana untuk polisi komprehensif. Begitulah untuk soalan kedua. Mari kita lihat soalan yang ketiga iaitu daripada negeri Pulau Pinang.
Jadi kita perhatikan soalan tu, jadual 1 menunjukkan kehadiran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Encik Halimi menetap di Kuching, Sarawak. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurkannya. Jadi jumlah yang ingin diinsurkan tu adalah 90,000. Okay, umur kenderaan tu 6 tahun. Kapasiti enjin tu adalah 1800cc dan NCD tu adalah 30%. Jadi hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian berdasarkan jadual tarikh motor di atas. Jadi untuk insurans kali ini adalah berbeza. Jadi walaupun berbeza, kita mesti kena kirakan dahulu premium asas bagi polisi komprehensif dahulu, sebab untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi kita masih kena kirakan dahulu premium kasar dahulu, premium asas dahulu, polisi komprehensif. Lepas tu baru kita kirakan untuk yang polisi ini. Okay, jadi di sini kita akan ambil untuk kadar bagi 1000 yang pertama dahulu. Jadi kita perlu semak kita punya cc. Jadi 1800cc itu adalah dalam sini dan dia adalah di Sarawak. Jadi di sini kita akan ambil 243.9. Lepas tu kita masih ada lagi ribu yang berikutnya. Jadi disebabkan jumlah itu adalah 90,000, maka selepas tolak 1000 tu dia masih tinggal lagi 89,000 dan kena darabkan dengan kadar RM20.30 untuk Sabah Sarawak. Jadi di sini kita tekankan kalkulator. Dan kita dapat ni adalah 2050.6. Lepas tu kita kena kirakan kita punya premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu. Jadi premium asas, jadi saya tuliskan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi ini akan ambil kira 75% daripada kita punya premium kasas polisi komprehensif. Maka kita darabkan dengan 2050.6. Jadi kita darabkan. Dan kita dapat ni adalah 1537.95. Okay, tadi saya sudah terangkan sebabnya kenapa kita akan darabkan dengan 75%. Sebab untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu dia hanya akan melindungi 3 daripada 4 banding dengan kita punya polisi komprehensif tu. Maka dia akan darabkan dengan 75% lah. Selepas tu kita boleh kirakan kita punya NCD. Jadi nilai NCD di sini adalah 30%. Jadi kita akan darabkan 30 per 100 darabkan dengan 1537.95 dan kita akan dapati nilainya adalah sama dengan 461.39. Jadi premium kasarnya kita kena tolakkan kita punya premium asas dengan kita punya nilai NCD. Jadi premium kasarnya adalah 1076.56. Jadi begitulah cara pengiraan untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu. Jadi kalau kita perhatikan daripada 3 contoh soalan ni, dia adalah tumpukan perhatian kepada 2 jenis polisi yang pertamalah iaitu komprehensif dengan pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu. Jadi saya nasihatkan adik-adik semua cari lagi latihan yang mengenai polisi pihak ketiga lah, dan anda akan nampak ada perbezaan pengiraannya untuk polisi itu berbanding dengan polisi lain. Jadi begitu sahaja untuk penerangan video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk lebih memahami cara untuk mengirakan premium bagi insurans motor ini. Jadi begitu sahaja untuk perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.